أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, warizqan thayyibah dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT dapat kembali kita bertemu pada pagi ini untuk kita sama-sama menyambung dan mengambil faedah daripada kitab yang bertajuk Buku Pintar Ilmu Tauhid, yang merupakan kompilasi dan fatwa Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, yang disusun oleh Abu Fadli Rabbani Hafizahullah Ta'ala, yang diterbitkan oleh Media Tarbiyah cetakan 1440 Hijrah bersamaan dengan 2019. Sebuah kitab yang besar sekali faedahnya, yang memuatkan 12 bab dalam membahaskan hal-hal yang terkait tentang akidah, yang terkait tentang tauhid, yang merupakan pokok agama ini, yang hendaknya setiap hamba menjaganya, hidup dengannya, mati di atasnya, dan mengajak umat kepadanya, yaitu tauhid yang datang daripada seruan seluruh para rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, khususnya bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW telah menjelaskan kepada kita secara sempurna, ya, bagi sesiapa yang membuka lembaran-lembaran ayat-ayat Al-Quranul Karim daripada surah yang pertama sampai surah yang terakhir, dan dibantu pula dengan perincian-perincian penjelasan lanjut daripada Nabi SAW yang berupa sabdanya, maka pasti dia akan tercerahkan, ya, tentang hakikat tauhid yang sebenarnya, dan dia berjalan di atasnya, maka sungguh ini merupakan satu kebahagiaan kerana dia telah berada di atas kebenaran. Maka barang siapa yang berpaling daripada dua rujukan sumber ini, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh lagi menyimpang. Baik, kita masih lagi berada pada bab yang ke-8 pada muka surat 179, iaitu bab yang telah datang pada menjelaskan tentang membersihkan ibadah setiap hamba dari noda-noda syirik. Dan kita mengetahui bahawa syirik adalah musuh utama terhadap tauhid, dan tauhid tak akan selamat selama-lamanya jika syirik itu tidak dihapuskan, tidak dijauhkan, tidak diketahui, tidak dipelajari. Kerana barang siapa yang tidak mengetahui lawan kepada sesuatu, maka dia pasti akan terjatuh kepadanya, sama ada dia sedar atau tidak. Ya, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelum ini, yaitu tentang ya, pertanyaan, ya, salah seorang sahabat Nabi SAW, yaitu satu kaedah yang sangat agung, sehingga kaedah itu kemudiannya diterjemahkan dalam bentuk syair, ya, yaitu pertanyaan Abu Huzaifah bin Yaman radhiyallahu an kepada Nabi SAW dengan katanya, kana nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
anil khair. Adalah manusia, yakni para sahabat yang lain. Dan ada sering mereka itu bertanya pada Rasulullah SAW tentang kebaikan, dan itu wajar. Ya. Wa kuntu, adapun aku as'aluhu, bertanya kepadanya, yakni Rasulullah SAW, anis syarr, tentang keburukan. Makhafatu an yudrikani. Ya, disebabkan rasa takut keburukan itu akan menimpaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi daripada hadis ini, daripada ucapan Huzaifah bin Yaman radhiyallahu an, maka terhasillah satu syair yang mewakili ucapan tersebut. Araftu syarra la li syarri, lakin li tawaqqi. Aku mengetahui keburukan bukan untuk berbuat keburukan. Ya. Wa man lam ya'rifi syarra minan nasi yaqa'u fi. Akan tetapi agar dapat menghindarinya, kerana sesiapa yang tidak dapat menghindarinya, ya, kerana sesiapa yang tidak mengetahui keburukannya, maka pasti dia tak dapat menghindarinya dan dia akan terjatuh ke dalamnya. So itulah wajib mempelajari tentang apa sajakah dia perkara yang dapat merosakkan, mencacatkan, mengurangkan atau ya membatalkan tauhid. Tak lain dan tak bukan musuhnya adalah syirik. Ya, tak lain dan tak bukan musuhnya adalah syirik. Sebab itulah Rasul-Rasul alaihissalam datang bukan hanya menjelaskan tentang tauhid, tapi juga mengingatkan umatnya tentang syirik. Begitulah orang-orang soleh yang datang ya di sepanjang zaman, seperti mana Luqman Al-Hakim ya, alaihissalam ya, di dalam surah Luqman pada ayat 13 ya Allah rakamkan ucapannya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirk kala zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Ya, sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah benar-benar kezaliman, kezaliman yang besar, yaitu meletakkan ibadah tidak pada tempatnya dan memberikan kepada yang tidak berhak menerimanya. Itulah syirik yang merupakan kezaliman yang ya tiada ya ampun baginya. Ya, jika dia jatuh dalamnya dan dia mati di atasnya. Baik, kita masih lagi berada pada bahagian, iaitu bahagian B ya, daripada 3 bahagian dalam bab ini, iaitu keburukan syirik. Ya, penjelasan tentang keburukan syirik, yang mana kita telah jelaskan pada poin yang pertama, kerosakan yang paling besar. Yang kedua, ia adalah keburukan yang paling besar. Dan sekarang kita akan lanjutkan, iaitu poin yang ketiga, paling goncang jiwanya. Muka surat 186. Jadi berkata Syekh rahimahullah, sesungguhnya orang-orang yang berbuat kesyirikan sentiasa berada dalam kegoncangan, sebab ia mengikuti siapa saja yang menyeru dirinya. Dia merasa takut pada makhluk melebihi rasa takutnya kepada Allah Ta'ala. Bahkan ia lebih berharap kepada makhluk dibanding rasa harapnya kepada Allah. Jadi sebagaimana kita tahu, takut ini adalah salah satu sifat yang Allah tanamkan pada manusia secara fitrah, ya tabi'inya. Ya, takut terhadap sesuatu yang diizinkan. Ya, contoh takut apa? Takut lapar, takut dianiaya, ya, takut kegelapan malam, takut berjalan sendirian, takut tergelincir, ya, takut kepada haiwan buas, takut kepada manusia dan pelbagai lagi. Dan ini adalah tabi'i, takut yang memang sudah ada pada manusia, cumanya takut itu ada aturannya, jangan melampaui had yang telah ditetapkan, sehingga dia takut pada perkara tersebut melebihi takutnya pada Allah, maka itu dilarang. Takut yang kedua adalah, iaitu takut kepada yang sesuatu yang dilarang. Dilarang kita takut, sehingga menyebabkan kita taat, tunduk, patuh padanya. Seperti takut pada syaitan, takut pada jin, takut pada manusia, takut pada makhluk, ya, takut miskin, sehingga kita melalaikan dan melupakan Allah, dan kita menggantikan Allah itu dengan makhluk tersebut, ya, sehingga meninggalkan ketaatan. Ya, dan takut yang ketiga adalah takut yang terpuji, iaitu takut pada Allah. Jadi takut kepada Allah ini, ya, hendaklah tak boleh digantikan dengan takut pada selainnya. Jadi takut itu hanya kepada Allah, dan takut itu adalah buah daripada tauhid yang benar. Baik, Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah mengatakan, orang yang berbuat kesyirikan akan merasa takut
dan akan menaruh harapan pada makhluk sehingga ia pun menjadi orang yang serba takut. Sebagaimana firman Allah Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sanulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'ba. Sanulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Akan kami masukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir kerana mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan keterangan tentang itu. Surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 151. Ya, orang-orang kafir itu menjadikan berhala-berhala. Contohnya, mereka takut kepada berhala itu, padahal mereka yang membuatnya. Mereka tunduk, patuh, takzim dan pelbagai lagi. Mereka membodohkan diri mereka itu di hadapan patung-patung berhala yang tidak memiliki apa-apa pun kekuasaan. Ya, kerana mereka itu ditipu oleh syaitan yang memasukkan rasa takut dalam diri mereka, kerana telah hilang tauhid daripada mereka. Ya, orang-orang yang takut kepada kehidupan, takut miskin, ya, sehingga mereka tidak mahu memiliki anak yang lebih. Ya, sanggup mereka membunuh anak-anak itu daripada janin lagi. Itu contoh. Ya, sehingga Allah mengancam, mengherdik orang-orang seperti itu. Baik. Adapun bersih dari kesyirikan mendatangkan rasa aman dan tentram di dalam hati, sebagaimana firman Allah Taala, Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Jadi Nabi SAW telah menafsirkan, menjelaskan apa maksud kezaliman di situ, iaitu maksudnya adalah kesyirikan. Kerana ketika ayat ini turun, para sahabat Nabi SAW mengatakan, siapakah ya Rasulullah di antara kami ni yang tak pernah melakukan kezaliman? Jadi para sahabat begitu khawatir kerana ayat itu turun, ya, dengan anggapan ayat itu turun kepada mereka. Maka kalau sudah dicop sebagai zalim oleh Allah Ta'ala, maka bagaimana akan mendapat rahmat? Tentunya akan dihumbankan ke dalam kemurkaan Allah, iaitu neraka. Jadi para sahabat ini memiliki iman yang sangat bersih, sangat sensitif. Dan ketika mana ayat-ayat itu turun, mereka melihat pada diri mereka. Mereka tidak melihat pada orang lain. Untuk apa? Untuk mereka memperbaiki diri. Jika mereka tidak memiliki hal tersebut, dan jika mereka memiliki hal tersebut, maka mereka bersyukur di atas nikmat Allah itu. Itulah sifat dan sikap seorang mukmin ketika dia berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Quran, ikut cara seperti mana para sahabat Nabi SAW berinteraksi. Betapa bermanfaat ayat Quran itu kepada mereka-mereka para sahabat radhiyallahu anhum. Maka Allah berikan mereka keistimewaan. Mereka adalah sebaik-baik umat dari segala segi, terutamanya ketika mereka berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Quran yang turun kepada Nabi SAW, yang mereka menerimanya dengan sepenuh hati mereka. Ya, jadi ayat ini memberikan dua perkara, dua syarat dan dua jawab. Mesti ada syarat, maka hasilnya akan diraih. Apa syarat di sini? Iaitu seseorang hendaknya jangan sekali-kali ya melakukan kesyirikan, ya, dan hendaklah dia kukuh teguh di atas iman, tauhid. Dua ini adalah wajib. Ya, dia kukuh di atas tauhid dan dia menjauhi syirik. Jauhi syirik. Ya, dua syarat ini, maka natijahnya apa yang akan diraih? Yang pertama, dia akan merasa aman. Merasa aman maknanya apa? Tiada ketakutan. Yang dia takut hanya Allah Ta'ala. Di dunia dia takut pada Allah, di akhirat pun dia takut tentang hari bertemu dengan Allah. Kerana dia khawatir, dia datang, ya, kemudian tiba-tiba Allah tidak redha dia sebagai hambanya, ya, maka Allah akan membuat keputusan untuknya. Dan itulah yang dia khawatir. Khawatir tak akan dapat bersama dengan Nabi SAW di dalam syurga. Inilah jiwa orang yang benar tauhidnya, yang mana selamat dia daripada syirik. Ya, seperti mana contoh, ya, kehidupan di dunia, dia sangat teliti dalam melakukan segala ketaatan ibadah. Dia menjaga diri agar jangan terjatuh ke dalam perkara-perkara yang bukan asal daripada agama. Dia tak akan terjatuh dalam kebid'ahan. Dia teliti. Dia tanya, ini amalan ni ada tak daripada sumbernya? Ya, amalan ini sesuai tak dengan aturan sunnah? Sangat teliti. Dia bukan asal buat. Dia bukan asal tiru, lihat orang buat, dia pun nak berbuat. Tetapi dia letak dua kaedah di depannya, ya, agar dia selamat. Ya, kenapa aku buat dan bagaimana aku buat. Kemudian dia rujuk, ada tak kepada Nabi SAW ini asalnya. Kerana dia khawatir, dia tahu peringatan Nabi SAW nanti di Yaumul Mahsyar, ya, salah satu, ya, terminal yang pasti akan dia singgahi iaitu Al-Haud Nabi SAW.
telaga Nabi SAW. Dan di situ ya, dia tahu riwayat yang mutawatir. Hadis Nabi SAW menyebutkan ada sebahagian daripada umatnya apabila sampai ke telaganya akan dihalau oleh Nabi SAW. Tak boleh minum. Ya. Suhkon, menjauh. Kerana apa? Kerana di dunia mereka telah berpaling daripada ajaran Nabi SAW. Mereka telah melakukan perkara muhdath, iaitu perkara bid'ah. Ya, yang Nabi SAW suruh buat, dia tak nak buat. Dia sibuk dengan perkara-perkara yang tidak ada daripada Nabi SAW. Dengan pelbagai alasan, akalan-akalan dia yang rosak. Apa salahnya, ini baik. Ya. Alasan dia baik, semua baik. Ya, buat itu baik, buat ini baik. Padahal, baiknya sesuatu amalan itu bukan mengikut alasan baik atau mengikut akal, tetapi mengikut nakal. Dia lupa tentang nakal itu. Maka berjatuhanlah ramai sekali. Ya, selamatlah orang yang selamat. Ya, rugilah orang yang rugi. Jadi, iman dan jauhi syirik ini akan menatijahkan rasa aman, nikmat dalam melakukan amal ketaatan. Kerana dia yakin, dia percaya apa yang dia perbuat itu adalah dengan ketelitian dan itu ada sandaran. Kemudian apa lagi? Mereka akan mendapat petunjuk. Mereka akan mendapat petunjuk. Apabila disampaikan kepada mereka, ini adalah sunnah Nabi SAW, mari kita berbuat. Mudah dia terima. Ya, ini adalah bid'ah, tinggalkan. Mudah dia tinggalkan. Ini adalah tauhid, maka dia berpegang teguh dengannya. Ini adalah syirik, tinggalkan. Tinggal dia. Tidak sebaliknya. Jadi ini adalah ya, neraca kaedah yang sangat kukuh, yang sangat kuat, yang sangat terang. Barang siapa yang berjalan di atas kaedah ini, maka dia adalah orang yang paling beruntung, paling berbahagia di atas muka bumi ini, paling merasa aman, paling mendapat petunjuk. Maka camkan kaedah yang sangat agung daripada surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 82. Khususnya penerapan di zaman ini, di mana banyaknya penyeru-penyeru atas nama dan penampilan agamawan yang bukan menyeru kepada jalan tauhid yang sebenar, bukan menyeru kepada sunnah yang sebenar, tetapi mereka letak pelbagai kesamaran ya, dan racun-racun yang mematikan, kemudian mereka sandarkan pada agama. Maka sebab itulah, ya, sebagai seorang Muslim yang ingin selamat di negeri akhirat, maka hendaklah kita memiliki ilmu yang sahih. Bagaimana? Hendaklah kita teliti dalam belajar dengan seseorang. Lihat orang tersebut, ya, dari sisi akidahnya, dari sisi pengamalannya, dari sisi akhlaknya. Adakah sesuai muwafaqah dengan qala Allah wa qala Rasul? Jika tidak sesuai, tinggalkan segera. Kerana kamu sedang mempersiapkan diri kamu untuk berada di atas kebatilan, penyimpangan dan seumpamanya yang bukan membawa kepada syurga, tetapi membawa kepada murka Allah. Kerana ya, Nabi SAW telah memperingatkan ya, para penyeru-penyeru seperti ini. Ya, du'atun abwabu jahannam. Ya. Bila riwayat menyebutkan ciri mereka itu kazzabun dajjalun. Tidakkah kamu mau berfikir dan mengambil pelajaran, wahai orang yang berakal? Syekhul Islam rahimahullah melanjutkan, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa qala alladzina ittaba'u law anna lana karratan fanabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Dan orang-orang yang mengikuti perbuatan syirik pun berkata, tengok, mengikuti, maknanya ada pelopornya. Sekiranya kami mendapat kesempatan yakni kembali ke dunia, tentu kami akan melepas diri, berlepas tangan dari mereka, seperti mereka berlepas tangan daripada kami. Demikianlah Allah perlihatkan pada mereka perbuatan yang mereka sesali, dan mereka itu tidak akan keluar daripada api neraka. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 167. Allah Ta'ala telah memaparkan peristiwa masa depan nyata pasti berlaku ke depan di dunia sebagai pelajaran dan peringatan penting agar jangan sekali-kali kita terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Jangan terjatuh dalam iaitu slogan syirik, ya, bersikeras di atas kesyirikan, kemudian diputar belitkan nak menampakkan syirik itu sebagai tauhid. Maka berhati-hatilah dengan orang seperti itu. Mengajak ke kuburan, mengajak meminta pada orang mati, mengajak meminta pada makhluk yang tak mampu untuk melakukannya, kerana itu hanya mutlak Allah yang mampu menunaikannya. Percaya kepada batu-batu, permata, keris dan berbagai lagi.
Ini semuanya akan termasuk dalam ayat ini. Bersiap sedialah kerana berani menanggung risiko dengan melakukan perbuatan tersebut. Ya, kenapa kamu tidak mau meninggalkan semuanya itu? Padahal tauhid itu sangat jelas. Apa makna tauhid? Memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Kenapa kamu membawa sekali makhluk untuk dijadikan sebagai teman, dijadikan sebagai perwakilan, dijadikan sebagai sekutu dalam beribadah kepada Allah? Tidakkah kamu mau berfikir, wahai orang-orang yang dikurniakan akal, ya, kecuali orang yang sudah rosak akalnya, tak berpuas hati dengan cara yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, mereka ikut turut campur untuk mensyariatkan sesuatu kaedah yang baru. Maka bersiaplah kamu untuk dihumbankan ke dalam neraka, dan ketika itu kamu pasti menyesal. Seperti mana ayat ini. Namun penyesalan kamu itu bergunakah? Sesekali tidak berguna. Ya, bila penyesalan itu berguna? Sekarang, ketika kamu berada di alam dunia ini. Ya, wahai orang-orang yang memiliki hati nurani, yang masih memiliki hati nurani dan akal yang berfungsi. Ya, ambil faedah daripada ayat ini. Jika tidak, kamu pasti akan menjadi orang yang paling rugi, paling menyesal, paling hina, dan paling terseksa. Wal-iyazubillah. Allah Ta'ala juga berfirman, Ulaika alladhina yar'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah. Inna azaba rabbika kana mahzura. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri pun mencari wasilah menuju Rabb mereka. Siapakah di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Mereka pun mengharap rahmatnya dan takut akan azabnya. Sungguh azab Rabbmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah sesuatu yang harus ditakuti. Takut pada azab Allah. Ya, takkan mampu kamu menanggungnya. Ya, surah Al-Isra, surah yang ke-17, ayat yang ke-7. Azab Allah untuk siapa? Untuk orang-orang yang mensyirikkan Allah. Untuk orang-orang yang kufur kepada Allah. Untuk orang-orang yang engkar kepada Allah. Untuk orang-orang yang enggan dengan Rasulullah SAW. Ya, tak mau ikut. Ya, tak mau turut. Tak mau dengar. Ya, nak buat cara sendiri dalam beragama. Tak puas hati dengan apa yang Nabi SAW sampaikan. Tidakkah kamu pernah mendengar perkataan Nabi SAW? Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Ya. Semua umat aku akan masuk syurga kecuali mereka yang enggan. Yang enggan. Lalu para sahabat tanya, siapa mereka itu? Manhum ya Rasulullah? Ya, siapa mereka itu? Qal wa man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat pada aku, ikut ajaran aku, tak menyelisih sedikit pun, tak keluar sedikit pun daripada aturan yang telah aku tunjukkan dan aku tinggalkan, maka masuk syurga lah dia. Ya. Ini tauhid kami ikut, ini sunnah kami ikut. Ya. Wa man asani, barang siapa yang bermaksiat pada aku, tak mau ikut aku, tak ikut tata cara yang aku tunjukkan, nak ikut cara sendiri, nak ikut cara tokoh-tokoh yang diangkat sebagai agamawan yang setara dengan aku, bahkan lebih lagi. Siap. Ya. Maka mereka itu enggan. Ajaib manusia di zaman ini. Kita lihat mereka lebih mengunggulkan tuk-tuk guru mereka. Ya, alim-alim mereka berbanding dengan yang paling alim, iaitu Nabi SAW. Nabi SAW perintahkan beribadahnya cara begini, mereka buat cara begitu. Ya, cara mereka dengan alasan yang pelbagai. Ya. Dengan pelbagai kesamaran, dengan pelbagai manipulasi yang mereka lakukan. Ya, syubhat mereka sungguh sangat membinasakan. Maka selamatlah mereka yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Al-Hadis, bagaimana yang diwasiatkan oleh Nabi SAW. Tak ingat ke wasiat Nabi SAW? Ya. Kamu takkan sesat. Lan tadillu abadah. Ya, kamu takkan sesat selama-lamanya bila kamu berpegang teguh dengan kitabullah wa sunnati Nabi SAW. Ya. Tentang hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu an. Ya, Nabi SAW menyebutkan, aku akan lihat perpecahan yang sangat banyak di kalangan umat Islam. Pecah. Ya, berpecah dari sisi tauhid. Ya, berpecah dari sisi sunnah. Berpecah yang sangat banyak. Apa yang perlu buat ketika itu? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'd. Pegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang mendapat petunjuk.
Addu 'alaiha bin nawajis. Ni gigit kuat dengan gigi geraham. Pegang. Walaupun majoriti tidak seperti kamu. Pegang kukuh. Tu. Kemudian Nabi SAW ingatkan tentang sunnahnya kukuh. Dan Nabi SAW beri peringatan. Ya, inzar. Iaitu apa? Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Lawan pada sunnah tu apa? Bid'ah. Dan bid'ah itu semuanya adalah kesesatan. Dia bukan hidayah. Tak bawa pada kebaikan pun. Ya, walaupun alasan kamu berbuat baik. Ya, niat untuk takarub pada Allah. Tapi ya, ikut cara guru kamu. Bagaimana mungkin diterima? Bukan ikut cara guru, segala guru. Iaitu Nabi SAW. Maka diancam dengan apa? Kesesatan, diancam dengan neraka. Tak takutkah kamu, wahai pelaku bid'ah? Tak takutkah kamu, wahai pelaku kesyirikan? Inilah dia hati yang mati. Hati yang penuh dengan syubhat. Alangkah bahayanya. Bagaimana nak menyembuhkan hati yang mati dan hati yang penuh dengan syubhat, keraguan, kegoncangan? Melainkan kembali mentadaburi Al-Quran dan juga wasiat-wasiat Nabi SAW. Nescaya seluruh penyakit kesamaran, syubhat itu akan hilang. Baik. Demikianlah Allah menyebutkan tentang sebab disertai perintah untuk tidak bersandar kepada sebab dan tidak mengharap kecuali pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di saat menurunkan para malaikat, وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. Dan Allah tidak menjadikannya, yakni pemberian bala bantuan itu saat perang Badar, melainkan sebagai khabar gembira bagi kalian dan agar hatimu tenang kerananya. Ya. Dan tidak ada kemenangan itu melainkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 126. Faham, saudara? Jadi Allah tidak menjadikan pertolongan Allah pada peperangan Badar. Kita tahu peperangan Badar itu adalah salah satu daripada awal peperangan pertama. Dalam keadaan yang serba kekurangan, serba dhaif, Allah perintahkan untuk berjihad pada bulan Ramadan. Para sahabat taat, ikut bersama Nabi SAW. Dalam keadaan yang serba dhaif, kelengkapan tentera berbanding dengan musuh kaum kafir musyrikin yang lengkap segala-galanya. Tapi janji Allah benar. Kamu berjihad, ya, kamu menjual belikan diri kamu dan harta benda kamu demi menegakkan tauhid yang benar untuk membenteras kesyirikan. Maka apa akibat? Allah berikan syurga. Ya, Allah berikan syurga. Jadi tauhid yang benar adalah pertautan hati yang mutlak kepada Allah, tidak langsung bergantung pada makhluk. Ini tidak minta pada makhluk. Yang makhluk pun tak mampu untuk dirinya, apatah lagi untuk makhluk yang lain. Hanya Allah yang mampu. Minta juga pada orang mati. Padahal orang mati itu berhajat pada siapa? Orang hidup. Betapa akal yang sihat itu tak berfungsi, rosak serosak-rosaknya, ya, oleh syubhat. Sebab itu gunakan akal itu sesuai dengan ciptaannya. Mengikut mana? Panduannya Allah. Allah bagi panduan, guna akal itu. Akal itu, ya, dipimpin dengan wahyu. Bawa akal itu, tarik dia kepada memahami wahyu itu dengan benar. Bukan wahyu itu ditarik kepada akal, maka rosak. Dia kena faham. Itulah kaedah, cara dan pola berfikir yang diajar oleh Al-Quranul Karim untuk membetulkan cara akal yang rosak. Kerana akal, jika dia tiada panduan, ya, sebelum diturunkan wahyu, maka akal itu akan berfikir dengan pelbagai akal-akalannya. Ya, maka sesuatu yang dia pandang baik, maka dia jadikan Tuhan. Patung, bagus ni, boleh jadi Tuhan. Besar kita buat. Ya, kita muliakan dia. Orang mati, bagus, mulia ni. Ya, orang soleh, kita angkat dia sama dengan Tuhan sebagai Tuhan kita. Ya, pokok kayu, sungai, gunung, langit, bumi, matahari, bagus ni, jadi Tuhan. Maka diangkat menjadi Tuhan. Ya, itu akal yang tiada panduan wahyu. Tiba dengan turunnya wahyu, membetulkan kembali cara dan pola fikir akal yang tiada rujukan. Maka apa alasan lagi untuk kamu, wahai manusia? Gunakanlah akal itu untuk, ya, memahami wahyu dan turut taat kepada wahyu. Bukan membantah, bukan melawan, bukan menyaingi, bahkan balik menyerang. Maka kerosakanlah yang akan berlaku. Dan Allah Ta'ala berfirman, in yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhzulkum faman zalladhi yansurukum min ba'dih wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jika Allah menolong kamu, maka tiada siapa yang dapat mengalahkan kamu.
Tetapi jika Allah membiarkan kamu, maka siapakah yang dapat menolong kamu setelah itu? Kerana itu hendaklah kepada Allah saja orang mukmin itu bertawakal. Surah Al-Imran, surah yang ketiga, 160. Minta pada Allah, bergantung pada Allah. Ni minta pada makhluk. Minta pada orang mati. Masuk akal ke? Ya. Minta pada jin, minta pada syaitan. Minta pada pokok. Ya. Minta pada haiwan. Minta pada matahari. Ya. Minta pada bomo. Masuk akal ke? Wahai orang yang berakal. Di mana akal kamu itu? Ya. Minta kepada Allah. Bukankah Nabi SAW memerintahkan kita minta terus. Minta langsung. Tak perlu perantaraan makhluk. Ya. Minta terus pada Allah. Ud'uni astajib lakum. Tu siapa yang perintah? Allah Ta'ala sendiri. Kenapa kamu pergi berbondong-bondong, berjauh-jauhan ke kuburan-kuburan yang kamu anggap wali itu? Wali itu pun belum tentu ahli syurga. Betul kan? Boleh kita tetapkan wali-wali yang kita jumpa itu semua ahli syurga? Tak. Ya. Wali itu pun tak pasti dia ahli syurga atau tidak. Kerana apa? Kerana belum berlaku lagi proses penghisaban. Ya. Manusia itu pada pandangan di zahir, tapi hakikat Allah Ta'ala mengetahui yang batin. Betapa banyak manusia yang zahir, alim, ahli syurga, tapi kedudukan jadi akhirat, dihumban dalam neraka. Boleh jadi tak? Memang akan terjadi seperti itu. Ada di antara mereka itu. Ya. Tu ingat. Kaedah itu sendiri sudah membatalkan dakwaan kamu. Pergi jumpa wali-wali yang dianggap memiliki keistimewaan di sisi Allah. Dah mati. Kamu minta pada mereka. Mereka pun sangat berhajat pada Allah. Mereka tak memiliki, ya, walaupun sebesar habuk pun, hak-hak ketuhanan. Wahai orang yang berakal. Setiap mukmin selalu melakukan sebab atau upaya, akan tetapi ia tidak bersandar kepadanya. Sedangkan orang musyrik justru bersandar pada sebab dan tidak bersandar kepada zat yang menjadikan sebab. Ini contoh macam mana? Pemilik 2 kebun, tengok. Dia bergantung pada apa? Usaha dia, betul kan? Tak bergantung langsung pada Allah. Bahkan dia kufur, engkar kepada Allah. Apa akibat? Allah tunjuk pelajaran berguna. Ya. Kepada kita kesemuanya, jangan jadi seperti pemilik 2 kebun dalam surah Al-Kahfi itu. Mengandalkan kehebatan, kepakaran, kemahiran, pengetahuan. Tapi apa jadi? Akhirnya habis, ya, kebunnya yang dia harapkan untuk mengeluarkan hasil tak berapa lama lagi. Allah hancurkan, musnahkan semuanya. Dan dinasihati oleh kawannya setelah itu. Sebelum tu pun dah dia nasihat dah. Ya, kenapa kamu tidak memasuki kebun itu dengan mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah? Kenapa? Ya, semua yang kamu miliki ini semuanya tidak ada dari upaya kamu, melainkan daripada izin, anugerah Allah Ta'ala. Itulah buah tauhid yang sejati. Bahkan orang musyrik itu bersabda kepada apa-apa yang ia sangka. Dia berkata, menyangka bahawa sesembahannya itu dapat memberikan manfaat atau dapat memberikan mudarat. Menganggap tu makhluk yang dia sandarkan, yang dia bergantung, yang dia hinakan diri di depannya, itu yang dapat beri manfaat atau mudarat. Oleh sebab itu ia jatuh pada musibah dan ujian. Rohani dan jasmaninya diazab di dunia, sebelum kelak akan diazab di akhirat. Ya, makhluk sembah makhluk. Apa nikmat yang akan dapat? Melainkan kehinaan demi kehinaan. Betul kan? Ya, kalau makhluk menyembah yang mencipta makhluk, kemuliaan demi kemuliaan. Walaupun namanya dipanggil hamba, tapi itu hamba yang paling mulia. Kemuliaan seseorang itu sejauh mana dia, ya, menaikkan darjatnya daripada, ya, satu kedudukan kepada satu kedudukan, sehingga dia menjadi hamba yang sejati kepada pemiliknya, iaitu Allah Rabbul Alamin. Itu hamba kepada Allah sangat mulia, hamba pada selain Allah sangat hina, paling mengecewakan, paling merugi. Ya, kenapa? Hidupnya tak pernah aman, tak pernah lapang, sentiasa mengalami kegoncangan, resah gelisah, tak tentu arah, tak tentu tujuan. Ya, jiwanya kosong, jiwanya gelisah. Kenapa? Berada di atas jalan yang sesat. Macam mana nak tenang? Macam mana nak lapang? Macam orang nak menghiburkan hati, ya, dengan mendengar muzik, dengan lagu-lagu, dengan hiburan-hiburan. Terpenuhi tak? Tak. Sekadar sementara. Ya, kerana itu hanya memenuhi keperluan apa? Keperluan hawa nafsu, bukan keperluan iman. Tapi cuba dia membaca ayat-ayat Al-Quran. Takkan sekali-kali dia pernah jemu. Ya, sekali dia baca ayat tu, tak nak adalah baca surah Fatihah ni. Bosan ada? Tak. Berpuluh kali ya. Tak terhitung dia akan baca, dia tak pernah jemu.
Tapi kalau orang menghafal skrip lagu, ya, hit untuk sementara saja, duk carta nombor 1. Hari berganti, kemudian keluar terus daripada senarai lagu-lagu hit. Nampak? Sebab apa? Tak akan pernah memenuhi keinginan hati, iaitu iman. Orang yang memiliki hati yang ada iman je tenang. Ya, seperti orang yang stres. Nak hilangkan stres bagaimana? Makan pil. Makan pil hilang stres. Hilang stres je? Tak. Habis pil tu punya kesan, datang balik stres. Nampak? Jadi apa yang akan dapat menenangkan hati? Iaitu tak lain dan tak bukan dengan mengambil faedah ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW. Taat pada Allah. Sebab itu orang yang ingat pada Allah adalah memiliki hati yang tenang, hati yang hidup. Tu. Ya. Ayat Quran sebut apa tu? Ingatlah dengan mengingati Allah hati jadi tenang. Ala tatma'innul qulub. Ingat Allah. Ya, orang yang tidak memiliki ketenangan jiwa menghadapi kusuk masai dalam kehidupan, hewaya, masalah bertimpa-timpa. Apa punca dia? Very simple, straightforward. Because you are far away from Allah Ta'ala. Kalau dia kata itu bukan itu. Ya. Dan banyak lagi dosa-dosa. Disebabkan dosa. Banyak dosa kamu. Dosa pada Allah, dosa pada makhluk. Jadi bagaimana nak ada ketenangan? Kerana kamu menzalimi diri kamu dan orang-orang yang patut kamu berikan hak mereka. Sekali waktu orang musyrik itu meminta tolong pada Allah Azza wa Jalla, dan sekali waktu ia minta tolong pada selainnya. Cuba lihat orang yang menghina di hadapan untuk guru. Tunduk, sujud, cium tangan melampaui batas. Ya. Sampai bawa air, suruh ludah dalam air. Itu kan bentuk penghinaan. Kamu menghina diri pada makhluk, apa manfaat? Ya. Sampai tahap gitu sekali. Mengutamakan perintah untuk guru berbanding perintah Allah, perintah ibu bapa. Kalau guru sebut datang, berlari. Tinggal kewajipan terhadap kedua orang tua sampai tahap tu. Dalam ajaran ni. Ya. Di mana akal kamu? Ya. Bukankah Allah cegah kita daripada mentaati makhluk melebihi kepada Allah dan orang-orang yang berhak? Sampai tahap. Ya. Sampai perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat yang terang-terangan pun ditaatinya. Bayangkan sampai tahap itu. Ya. Betapa kesesatan itu telah membinasakan manusia dan ya, memandulkan akal yang sihat. Tu. Sebab itu kita jangan ikut membuta tuli. Guna akal yang waras itu agar berfungsi. Ya. Arahkan dia supaya melalui aras berfikir yang benar. Itu agama mengajar kita. Ya. Jangan jadi seperti orang-orang kafir itu. Sekali minta pada Allah, sekali minta pada makhluk. Dia minta pada jin. Bahkan sekali waktu ia meminta tolong pada orang yang telah mati. Dan sekali waktu ia meminta tolong pada orang yang masih hidup. Dia sekali waktu ia takut pada ini, dan sekali waktu ia takut pada itu. Sesungguhnya keadaan manusia yang berbuat syirik sentiasa dalam kegoncangan dan kebingungan. Takut pada pokok. Pokok dan ada penunggu. Ya, minta lalu, tumpang cucu nak lalu, wahai pokok. Dan macam-macam. Dia bercakap dengan pokok, membesarkan pokok. Masuk akal ke? Wahai orang berakal, pokok tu tak berakal, kamu tu ada akal. Kenapa kamu akal pindah pada pokok? Boleh minta pada pokok. Dia membesarkan pokok seperti mana orang-orang Hindu, orang Cina tu. Tengok pokok pelik sikit, mula dia pasang dia punya rumah kecil kat situ. Mula disembah. Ya. Ajaib. Ajaib kesyirikan dan kekufuran ni sangat ajaib. Ya, meletakkan makhluk melebihi daripada yang menciptakan makhluk. Itulah dia kejahatan dan kebejatan kesyirikan, kekufuran yang Allah Ta'ala tak izinkan. Allah murka. Kerana apa? Kerana Allah bagi kita akal. Allah bagi kita akal tu satu nikmat yang agung. Kemuliaan manusia tu letak di mana? Di akalnya. Dia letak di mana? Letak di imannya. Dua ni kalau cacat, kalau rosak, rosak semuanya. Ya. Yang keempat, iaitu merasa sombong untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Ya. Ini kerosakan. Ya. Kerosakan, iaitu keburukan syirik. Merasa sombong untuk beribadah kepada Allah. Ya. Yang Allah perintah dia tak nak buat. Yang Allah tak perintah itu yang dia nak buat. Ya. Pada umumnya orang-orang yang berbuat kesyirikan merasa sombong untuk beribadah kepada Allah saja, serta merasa lebih tinggi daripada sesiapa saja yang menyerunya untuk mentauhidkan Allah. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah berkata, terdapat dalam kitab As-Sahih
Dari Nabi SAW bahawasanya syurga itu tidak dimasuki oleh orang-orang yang di dalam hatinya sekecil zarah kesombongan. Sebagaimana neraka itu bukan tempat kekal bagi orang-orang yang masih ada di dalam hatinya sekecil zarah keimanan. Ya. Kesombongan itu lawan daripada keimanan. Kerana kesombongan itu meniadakan hakikat ubudiyah, yakni penyembahan kepada Allah. Sebagaimana yang terdapat dalam kitab As-Sahih dari Nabi SAW, beliau SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, ini hadis qudsi, Al-azamatu izari wal kibriya'u waridai, ya, uridai faman naza'ani wahidan minha azabtuh. Keagungan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku. Siapa saja yang mencabutnya dariku, salah satu dari keduanya, saya aku akan mengazabnya. Ya. Jadi ini adalah sifat mutlak hanya Allah Ta'ala. Makhluk tak boleh ada sifat sombong. Ya. Sombong dan ya, mengagung-agungkan diri. Itu tak boleh. Ya, by definition, sombong itu apa? Kata Nabi SAW, menolak kebenaran dan meremeh, menghina manusia. Kebenaran tu dah jelas lah. Tak tegak pada dia. Dibaca Quran, dibaca hadis dengan penjelasan yang benar. Degil, tak nak. Nak juga pergi ke kubur, sembah kubur, puja kubur, hias kubur, tinggikan kubur, jadikan perayaan di kuburan. Dan yang menakjubkan lagi, kubur itu dalam masjid, di samping masjid, depan kiblat, arah kiblat. Berbondong-bondong manusia seluruh dunia datang, 24 hours non-stop. Ada hari-hari tertentu, hari-hari istimewa untuk ziarah kubur dengan pelbagai protokol, aturan, SOP. Inilah dia, ya, kebodohan yang paling bodoh di atas muka bumi yang dilakukan oleh orang-orang kafir yang terdahulu, mulai zaman Nabi Nuh AS. Sekarang masuk semula ke dalam ajaran yang di atas namakan agama. Inilah dia kerosakan. Ya. Keagungan dan kesombongan termasuk kekhususan dari rububiyah Allah Ta'ala. Adapun kesombongan lebih tinggi daripada keagungan. Kerana itu Allah Tabaraka Ta'ala menjadikannya selendang baginya, sebagaimana Allah menjadikan keagungan sebagai kainnya. Allah Ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabbku berfirman, berdoalah kepada aku, nescaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, tidak mau menyembahku, yang akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Surah Al-Mu'min, surah Ghafir atau Ghafir, surah yang 40 ayat 60. Tengok hukuman mandatori. Tak nak minta pada Allah, ya, atau minta tapi minta pada selain Allah, minta pada makhluk yang makhluk tak mampu untuk menunaikannya. Kita dah sebut dah kaedah memohon kepada makhluk ni boleh, ya, dengan 4 syarat. Syarat pertama, dia hidup. Maknanya mati, orang mati boleh minta? Tak boleh minta. Yang kedua, dia hadir depan kita ataupun boleh kita hubungi. Dia hadir. Bukan dia ghaib entah mana-mana, tak tahu kedudukannya, kita seru-seru panggil-panggil dia. Yang ketiga, dia mampu. Dia mampu menunaikannya. Ya. Kalau dia tak mampu, seperti kita minta dia panjangkan umur kita. Siapa yang mampu menunaikan itu permohonan? Allah Ta'ala. Ya. Yang keempat, tidak melanggar aturan syariat. Tak melanggar syariat. Yang kelima, ada contoh daripada syariat. Pernah Nabi SAW berbuat, para sahabat berbuat, dibenarkan oleh Nabi SAW. Keluar daripada 5 aturan ini, maka terlarang, ya, dalam kes-kes tertentu akan membawa pelakunya kepada kesyirikan akbar. Seperti apa tadi? Minta kepada orang-orang yang pergi, yang mati, ya, di kuburan itu. Itu dilarang. Minta kepada Allah. Kenapa kamu bersusah payah pergi ke kubur yang ribuan kilometer jauhnya itu? Padahal Allah maha dekat dengan kamu. Angkat saja, minta. Ya, astajib lakum, kata Allah Ta'ala. Wahai orang yang berakal. Di mana akal kamu tu? Di mana? Ya. Sebab itu bid'ah ini pasti akan menyulit dan menyusahkan dan membebankan. Apa saja amalan bid'ah ni yang bukan daripada aturan agama, baik datang daripada sisi mencanggahi tauhid, iaitu syirik, atau mencanggahi amal ibadah, ya, maka pasti dia akan sulit. Susah. Tapi syaitan membisikkan keindahan. Ya, bermujahadahlah kamu. Berusahalah kamu untuk melakukannya. Itu yang sanggup merentasi lautan, bukit, daratan, pergi. Ya, contoh daripada Malaysia ni, Kuala Lumpur ni.
Sanggup pergi ke Surabaya, nak pergi ke Sunan Ampel, kuburan Sunan Ampel contohnya. Dan bagai-bagai lagi kubur lain. Ya, berbondong-bondong situ. Dengan itikad yang tertentu. Seperti ini, minta. Mustajab doa, katanya. Minta pada makhluk tu lebih mustajab daripada minta pada Allah langsung. Ajaib. Inilah keajaiban akidah yang berlaku di kalangan sebahagian umat Islam yang menyimpang daripada apa yang Allah perintah, apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam perintah. Setiap orang merasa sombong dari beribadah kepada Allah saja, nescaya ia akan menyembah selain Allah. Sebab manusia itu pada dasarnya bergerak sekehendaknya. Dan setiap kehendak itu nescaya ada puncak tujuannya. Manusia ni tabiatnya kalau tidak ada panduan apa-apa, dia akan berbuat apa saja. Jadi kena dia atur. Ya, dia letakkan kaedah padanya. Maka datanglah aturan agama supaya jangan dia ikut suka berluasa berbuat apa dia inginkan. Kerana apa? Dia akan mengandalkan akalnya. Akal si A baik, akal si B lebih baik, akal C tak baik. Masing-masing akan buat aturan sendiri berdasarkan akal yang tak terkendali. Sentiasa pada setiap hamba ada tujuan yang ia cintai, iaitu penghujung rasa cinta dan kehendaknya. Siapa saja yang Allah Azza wa Jalla tidak menjadi sesembahannya serta bukan penghujung rasa cinta dan kehendaknya, bahkan ia justru menyombongkan diri. Nescaya yang menjadi tujuan yang ia cintai adalah menyembah selain Allah Ta'ala. Itulah yang berlaku pada pelaku-pelaku kesyirikan. Ya, mereka berpaling. Ia pun menjadi hamba, yang budak dari tujuan yang dicintainya. Baik itu berupa kekayaan harta benda, menuhankan kekayaan harta benda, kehormatan, ketenaran, populariti. Itu menuhankan populariti. Mahupun apa-apa yang ia jadikan sesembahan selain Allah Ta'ala, seperti matahari, bulan, bintang, patung-patung, kuburan para nabi, kuburan orang soleh, malaikat atau para nabi yang mereka jadikan sesembahan. Atau selain itu semua dari apa-apa yang disembah selain Allah. Yang mereka membesar, mereka mentakzimkan. Seperti yang berlaku di mana? Membesarkan kuburan yang mereka anggap kubur Nabi Hud AS. Padahal tak terbukti. Ya, sama ada daripada Quran atau hadis, hanya berdasarkan andaian, berdasarkan mimpi. Boleh ke jadikan dalil manusia mimpi? Ya, tak ada satu pun kuburan selain kubur Nabi SAW yang pasti. Yang lain semua tak pasti. Dakwaan aja. Atas dakwaan yang 50-50 itu, buat rutin ziarah kuburan Nabi Hud AS dengan protokol-protokol yang pada mereka itu sangat besar sekali. Anjurannya dapat pahala bagai-bagai. Di mana akal kamu, wahai orang-orang para agamawan yang menyimpang ini? Maka banyaklah manusia yang terjatuh dalam penyimpangan mereka itu. Ajaib. Ya. Kalaulah kuburan Nabi SAW itu tidak dijaga, dibuka, pasti lebih parah lagi berlaku kepada kuburan yang mereka anggap kuburan Nabi Hud AS. Tengok apa yang mereka buat. Bangunan kubah besar, padahal dilarang oleh Islam. Kuburan itu kuburan sederhana, seperti mana perkuburan Baqi' itu. Tengok kuburan yang mereka buat. Silap-silap kita ingat itu masjid. Rupa-rupanya ia adalah makam. Persis sama perangai mereka itu dengan orang-orang Syiah. Sama. Sebab sanadnya sama, kembali pada sumber yang sama, iaitu Syiah. Dia membesarkan kuburan, dibuat bangunan yang tinggi, dihiasi, dipasang lampu-lampu, ditabur bunga-bunga, diletak gambar-gambar. Mereka yang meninggal itu pemilik kubur itu, dan pelbagai lagi yang agama berlepas diri dan sangat melarang. Sehingga Nabi SAW tak berapa hari sebelum wafat mengingatkan banyak sekali hal yang terkait tentang larangan menjadikan kuburan sebagai tempat yang diibadahi. Menjadikan kuburan sebagai tempat perayaan. Laknat Allah kepada orang Yahudi dan Nasara kerana menjadikan kuburan para anbiya mereka sebagai masjid, kuburan, tempat yang diibadahi. Sama sebiji. Tak ada beza. Tapi mereka mendatangkan pelbagai syubhat. Syubhat yang akhirnya tertipulah banyak manusia yang tak mau menggunakan akal dan memikirkan apa yang Allah sebut dalam Quran dan hadis. Beruntunglah orang-orang yang sentiasa mengambil manfaat daripada ayat-ayat Quran dan hadis, dan terjaga mereka itu daripada terjatuh dalam syubhat yang sangat mematikan dan membinasakan, lagi merugikan. Di mana? Di negeri akhirat. Ketika ia menjadi budak dari zat selain Allah, maka ia menjadi seorang musyrik. Dan setiap orang yang menyombongkan diri dari menyembah kepada Allah saja,
maka ia seorang musyrik. Kerana itulah Firaun itu termasuk makhluk yang paling sombong dari menyembah Allah. Ya. Makhluk yang paling sombong. Tulis sini. Salah satu makhluk. Bukan satu, salah satu ni. Sebab apa? Makhluk yang paling sombong siapa? Firaun. Bukan. Iblis. Iblis tu makhluk. Kena buat ni perincian sini. Kalau bagi orang yang ada knowledge, dia faham lah maksud ni. Takut ni ada maksud ambiguity, ambiguous. Kesamaran. Jadi tu. Ini Allah nak paparkan maknanya di kalangan manusia. Tulis situ. Statement ni betul bila di refer di kalangan manusia. Sebab iblis tu bukan manusia. Iblis tu siapa? Jin. Allah sebutkan dalam surah Al-Kahfi tu, jin dia fafasaqah. Dia fasik. Fasik di situ makna apa? Kafir. Sebab fasik juga bermakna bukan kafir. Seorang muslim boleh tak dinamakan sebagai fasik? Ya. Jatuh dalam dosa besar. Ya, kemudian buat dosa-dosa lagi, tak bertaubat, tak kembali kepada Allah. Fasik ya. Ataupun fasik ni bahasa mudahnya keluar daripada aturan Allah, fasik. Tapi akan membawa kepada kemuncaknya menjadi kafir. Tu fasik. Jadi syaitan tu dia fafasaqah. Maka dia tu fasik terhadap arahan perintah Tuhannya. Baik. Jadi jangan jadi seperti iblis, syaitan. Jangan jadi seperti Firaun. Kerana dia termasuk makhluk yang paling sombong. Sombong dari menyembah Allah. Padahal dia lihat semua bukti-bukti dipaparkan di depannya oleh Nabi Musa AS. Ketika negaranya dia ditimpa kemarau yang panjang, habis mati tanaman, diserang belalang, diserang taufan, Sungai Nil menjadi darah. Dan berbagai lagi. Dia datang minta pula tolong bantu kepada Nabi Musa AS. Minta pada Tuhan kamu. Nanti kalau dah okey, kamu ikut kamu. Tapi bila dah okey, angkat semua. Dia kata ini semua bencana ni sebab kamu dah sial kamu. Dia kata kepada Nabi Musa AS tu kesialan. Nampak tak? Betapa jahatnya orang yang telah rosak akal seperti Firaun. Padahal dia sangat mengetahui, menyaksikan. Tapi disebabkan ada sifat sombong. Jadi jangan jadi seperti Firaun. Dah tegak kebenaran. Malam seperti siang. Jelas. Tapi tetap enggan, tak mau. Sebab tu Nabi SAW kata, illa man aba. Enggan. Enggan ni adalah ciri khas orang yang sombong. Takbur. Ujuk. Rasa diri lebih baik. Tak nak berubah. Degil. Ni. Pakejnya yang memang kronik sungguh. Macam lori sampah tu. Apa yang tak ada dalam tu? Semuanya ada. Itulah dia sifat orang yang ingkar pada kebenaran. Yang tak mau tunduk kepada bukti yang telah jelas. Kerana apa? Kerana selesa dengan situasi yang ada. Kerana berbangga dengan kelompok dan aliran mereka. Kerana walaknya mereka. Walak mereka itu. 100% tak mau berubah. Ini bencana taksub. Taksub yang membuta duri. Doktrin yang mematikan. Jadi nak selamat bagaimana? Tapis semuanya, keluar daripadanya. Tengok ni Quran apa kata, tengok hadis apa kata. Jangan dengar apa orang kata. Sebab tu penting yang minta hidayah kepada Allah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Bagi tahu pada Allah, ya Allah, jika apa yang aku pegang, yang aku ikut sekarang ini adalah benar, ya Allah, muwafaqah dengan perintahmu, ya Allah, maka tetapkan aku di sini. Jika tidak, ya Allah, keluarkan aku daripada kesesatan dan kegelapan ini kepada hidayah dan cahaya, ya Allah. Aku mohon sangat-sangat kepadamu, ya Allah. Bukan minta sekali dua. Bersungguh-sungguh minta. Ketika kita minta, kita kena buat apa? Maknanya kita kena bersih jiwa kita ni. Kalau pegangan yang kita pegang ini salah, maka tunjukkan kebenaran. Maka Allah dia maha memperkenankan permohonan hamba-Nya. Allah akan bagi. Tapi kalau tak ada, dah rasa betul dah aku ni. Tak payah fikir lah, aku betul lah, aku nak ikut Tok Guru lah. Kamu datang kalau dalih apa pun, aku hujah aku Tok Guru. Tok Guru aku ni. Bukan calang-calang. Kamu tu siapa? Kamu tu siapa? Who are you? Baru datang, baru muncul. Latar belakang pun bukan belajar bahasa agama. Kamu siapa? Tok Guru aku ni, tengok ni. Daripada kecil sampai ketua. Buka pondok. Tulis kitab. Ribuan murid, jutaan murid di seluruh dunia. Kamu siapa? Itu kaedah. Kaedah apa? Kaedah bahasa kasarnya adalah kaedah syaitaniyah. Kaedah Firaun. Kamu tu Firaun siapa? Kamu tu tak bersyukur. Aku bela kamu dalam istana aku. Nabi Musa AS jawab apa?
Ya, kamu telah membunuh anak-anak Bani Israel. Kamu telah memperbudak Bani Israel. Apa sangat daripada jasa kamu membesar aku seorang daripada Bani Israel? Berapa puluh ribu dah kamu bunuh. Kamu memperhamba dah jutaan dah. Nampak tak? Tu kaedah. Kaedah apa? Akal yang sihat. Berdasarkan nakal yang benar daripada Allah. Itulah agama. Sebab tu berjalan di atas aturan agama, kita tak akan jadi hamba kepada makhluk. Tak akan jadi hamba pada makhluk siapa pun dia. Agamawan dia ke? Orang kaya dia ke? Ya, orang berjawatan kah dia? Ya, orang berkedudukan kah dia? Tapi kepada Allah satu-satu. Sebab itu agama itu datang untuk membebaskan perhambaan sesama hamba makhluk kepada memperhambakan diri yang mencipta hamba itu, Allah Ta'ala. Sebagaimana kata Rib'i bin Amir radhiyallahu anhu, ya, ketika dia menyampaikan ucapan yang menggetarkan, menggoyangkan kerusi kerajaan Parsi, Kaisar yang ketika itu yang diwakili oleh panglima tenteranya Rustum. Ketika dia datang dengan kemegahan, dengan izah yang tinggi, walaupun penampilannya jauh kalah berbanding dengan penampilan, ya, Rustum yang berpakaian, ya, orang-orang kebesaran pemerintah, apa ada atas kepala macam-macam lah, permata dan sebagainya, istana yang berkapit merah, lengkap, ya, sangat mewah, very highly exclusive. Rib'i bin Amir datang dalam keadaan sebagai orang biasa, orang kampung. Tak ada penampilan yang indah, pakaian-pakaiannya. Ibarat kalau pakai kita lah, pakai baju pun gedut, gosok pun tidak. Yang ini nah, saya tajam, pakai tie, pakai coat. Datang dalam keadaan begitu, masuk, bawa tombak. Dia hentak tombak dia di atas pembawa dia, terkoyak rabak ni. Dia peduli apa? Tu, wibawa, hebatnya orang yang bertauhid. Tak terkesima langsung dengan nikmat dunia. Rib'i tu, apa, Rustum tu nak tengok, adakah kamu datang ni untuk dunia? Nak rebut kekayaan kami? Apa kata Rib'i bin Amir? Tidak sekali-kali. Tak ada nilai langsung. Yang kami datang ni adalah untuk membawa kepada kamu nilai yang paling agung, iaitu mentauhidkan Allah. Itulah dia orang yang benar iman, tak terkesima dengan dunia. Baik, mari. Ya. Allah Ta'ala berfirman, "Walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa hamana wa qaruna faqalu sahirun kazzab." Dan sungguh kami telah mengutus Musa alaihissalam dengan membawa ayat-ayat kami dan keterangan yang nyata kepada Fir'aun, Haman dan Qarun. Lalu mereka berkata Musa itu seorang penyihir dan pendusta. Surah Ghafir, surah yang ke-40, ayat 23 hingga 20. Ini adalah modus operandi penentang kebenaran di sepanjang zaman. Sama ada daripada orang-orang yang kafir hakiki, yang upbringing, born, become kafir immediately daripada keturunan, ataupun yang telah menjadi seorang yang beriman, mengaku Muslim, tapi tak mau mengikut aturan Allah. Modus operandi sama, 2 kali 5. Datang dalil, tunjuk dalil, tetap degil, tak mau terima. Bersikeras dengan prinsip dia. Macam tadi ya, datang alasan gitu. Sombong, degil, merasa diri hebat, tak mau berfikir, cubalah on hold, ya, for a second. Masukkan maklumat tu dalam minda, kemudian bagi masa sedikit untuk berfikir. Ya, betul tak apa yang dia ucap ni? Aku nak check sekejap, nak cross check tengok Quran dan sebagainya. Kemudian compare dengan apa yang aku pegang, apa yang Tok Guru aku pegang ni. Letak dua ni, pro and cons. This is your pegangan. This is the new information given. So, study first, and then compare, and then come up with the conclusion. Oh, betul dia apa yang dia ucapkan ni. Apa yang aku pegang selama ni salah, tinggalkan. Sebagaimana yang berlaku pada banyak tokoh-tokoh agamawan yang berada dalam kesesatan. Akhirnya, ya, mereka selamat. Akhirnya keluar di penghujung usia kepada tauhid dan kepada sunnah. Semisal siapa? Semisal seperti Abul Hasan Al-Asy'ari, yang manusia, agama-agamawan di zaman sekarang menisbahkan diri padanya sebagai Asy'ariyah. 40 tahun sesat, Mu'tazilah. Akhirnya bertaubat kepada Allah, jadi ahli sunnah. Al-Imam Fakhrul Razi, pengarang Mafahithul Ghaib, pengarang Asasul Taqlid, banyak kitab-kitab yang besar-besar tebal-tebal, khusus dalam ilmu kalam, pakar mutakallimin ni, mutakallimin mutakhirin. Akhirnya bertaubat juga daripada ilmu kalam. Ya, aku habiskan usia, tapi tak pernah memuaskan diriku. Akhirnya baiklah berakidah seperti akidah orang awam. Orang awam akidah dia apa? Ahli kalam sifat 20 ke akidahnya fitrah? Di atas fitrah. Fitrah.
Jadi kalau orang mengatakan majoriti penduduk muka bumi ni bermazhab Asy'ariyah, bohong. Yang bermazhab Asy'ariyah tu yang belajar sifat 20 je. Tok guru, ustaz yang belajar dan mengajar. Orang awam ni, cuba tanya dia. Dia tahu ke kaedah kaedah jirim, jisim, arad, had, ya ruang waktu, gerak, bagai-bagai, tarkib, dalil tarkib, kamu tasil, kamu fasil. Cuba tanya, dia tahu tak? Tak tahu. Tapi kalau tanya dia, siapa kata langit dan bumi? Allah. Ya. Aina Allah? Allah fis sama. Walaupun dia tak ucap, tapi bila dia sebut, jari di atas. Mata dia tengok ke atas. Nampak? Jadi majoriti manusia di atas muka bumi ni, di kalangan kaum muslimin, akidahnya apa? Akidah salaf. Akidahnya Nabi SAW. Akidahnya para sahabat. Itulah selalu kesamaran yang mereka kata, oh majoriti umat manusia di Malaysia ni 80%, 90% akidahnya Asy'ariyah. Bohong. Ya. Kenyataan menolak apa yang kamu kata. Cuba tanya mereka kalau ilmu kalam, cuba tanya orang awam seperti kita kata tadi. Dia tahu tak dalil-dalil tadi? Cuba tanya orang asli. Apa yang tanya orang asli umpamanya, yang Islam dalam hutan tu atau yang tak Islam, tanya dia. Ya. Itu tak boleh lah orang asli tu, dia mereka kafir, yang kafir. Kita tanya dalil fiqh, kita tanya orang yang mengaku Islam ni, yang dia kata orang Islam ni majoritinya 80-90% dia ada mazhab Asy'ariyah. Tanya dia. Tanya orang kampung, tanya budak-budak sekolah tu. Ya. Kamu tahu tak apa dalil ya Allah dia ada? Ya. Kamu tahu tak dia kalam nafsi? Kamu tahu tak itu ini? Yang dia tahu Allah itu yang cipta saya, tempat saya minta doa. Allah yang perkenankan doa, Allah ciptakan saya. Ya. Bila disebut tentang Allah, mata dia akan tengok di atas ataupun jari dia tunjuk Allah. Tuhan Allah. Tanya orang kafir. Orang yang menafikan Allah fi sama pun dalam ceramah tangannya dia tunjuk ke atas. Mata pun tengok ke atas. Ya, mereka takkan boleh menipu fitrah mereka itu. Tapi kedegilan dan kesombongan itulah yang menyebabkan mereka engkar. Alangkah ruginya mereka itu. Diri mereka sendiri membantah. Perbuatan, body language tu membantah ucapan mereka. Oh, dia kata tinggi tu bukan tingginya zat, tinggi makanah, tinggi kemuliaan. Ahli sunnah tak? Tinggi zat, tinggi makanah, tinggi sifat, tinggi kekuasaan Allah, tinggi kebesaran Allah. Semua sekali, lengkap. Kamu nak ikut yang mana? Wahai orang berakal, wahai ahli kalam yang sudah menjadi kelam, keluar daripada kegelapan itu, masuk dalam kecerahan, iaitu Quran dan hadis Nabi SAW. Baik, sampai firman-Nya, kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Demikianlah Allah mengunci hati setiap orang yang sombong dan berlaku semena-mena. Ini yang takut ni. Apa natijah sombong? Allah kunci hati. Datanglah dalil macam mana. Selagi mana sombong tu ada menetap dalam hati, selagi itu sulit untuk dapat kebenaran. Kasihan. Sungguh kasihan kepada orang-orang yang memiliki sifat sombong, sehingga tertutup hidayah baginya. Apa tanda degil? Bila kita sampaikan, ada je alasan di sana. Kita bagi A, dia bagi B. Kita bagi B, dia bagi C. Kita kata pada dia, tuan-tuan, baca Quran itu adalah sunnah. Ya, tetapi bila kita menempatkan bukan pada tempat dan caranya, pada waktunya, itu adalah bid'ah. Kerana tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Contoh misal, sekarang banyak di kalangan masyarakat, di tempat tertentu, ya, membuat amalan baru, iaitu baca Quran, surah Al-Mulk sesudah solat Isyak berjamaah setiap malam. Ya, itu kan perkara yang tidak ada aturan daripada syariat. Nabi SAW sendiri tidak memerintah seperti itu. Nabi SAW tidak berbuat seperti itu. Nabi SAW tidak mencontohkan, memerintahkan seperti itu perbuatan kamu tu. Begitu juga para sahabat Nabi SAW. Begitu juga para tabi'in, tabi'in, imam-imam jadi salah sampai saat kita ni. Mana? Cuba tunjuk kitab mana yang menjelaskan. Tiba-tiba di zaman sekarang kamu buat. Tunjuk bukti kamu, teladan kamu, ikutan kamu siapa? Apa dalil dia bagi? Apa salahnya? Ni kan baik. Ni kan baca Quran. Inilah kejahilan di atas kejahilan. Ya, kebatilan di atas kebatilan. Padahal Nabi SAW itu adalah contoh kita. Oi, bukan main. Maulid. Sungguh dia. 12 hari siang malam. Sebelum sampai 12 Rabiul Awal. Bahkan ada di antara mereka tiap-tiap tahun, tiap-tiap bulan, tiap-tiap minggu. Ya, buat maulid. Cinta pada Nabi. Kawan. Kamu tahu tak apa definisi cinta pada Nabi SAW itu? Cinta yang sejati, cinta yang benar. Bukan seperti kamu tu. Cinta yang sejati tu Allah terangkan pada kita. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbib lakum wa yaghfir lakum dzunubakum
Wallahu ghafurur rahim. Ni ayat ni. Ayat ujian ni. Para ulama sebut. Ya. Katakanlah hai Muhammad. Nak Allah perintah pada Nabi SAW. Kepada siapa nak disampaikan tu? Kita ni. Yang ada hidup di zaman sekarang. Katakan. Ni peringatan keras. Declare. Tell them. Convey to them. Disseminate this information. Let them know. Loud and clear. Jika kamu cinta pada Allah, maka hendaklah kamu ikut aku. So, if you cinta Allah, you love Allah, what are the proof? You have to follow my prophet. Siapa? Nabi SAW. Ikut apa tu? Ikut dalam urusan apa? Urusan agama. Dari sisi akidah, dari sisi ibadah, dari sisi akhlak, dari sisi muamalah, dari sisi pelbagai. Yang semuanya itu adalah sempurna, lengkap, detail, terang, jelas. Tak ada satu kesamaran pun. Kamu nak berakidah, Nabi SAW ajar. Kamu nak beribadah, cara berzikirkah dia? Cara nak menyambut hari-hari tertentukah dia? Nabi SAW gezetkan atas perintah Allah. Kamu umat Islam hanya ada 3 perayaan. That's the only 3 you have to celebrate. Idain, Idul Fitri, Idul Adha. Tu hari raya kamu. Dan hari raya pada Jumaat, Sayyidul Ayyam. Lain tiada. Tapi sekarang banyaklah perayaan. Tak terhitung banyak. Mana kamu dapat? Akal dia tadi. Asalkan bagus, baik. Akal memang dia kata baik semuanya. Tapi tengok dulu nakal tu ada tak kata baik. Contoh macam tadi baca Quran. Ya. Kaedah mereka itu adalah kaedah yang fasid, yang batin. Ya, padahal Quran itu bukan dibaca ya bersama-sama. Tapi sama-sama membaca. Maknanya apa? Masing-masing bacalah ikut kesesuaian waktu. Ya, kalau dah sama-sama baca bersama-sama, maknanya apa? Siapa yang dengar? Bukankah langgar aturan Al-Quran? Apabila Al-Quran itu dibaca, maka hendaklah kamu diam dan dengar. Tapi sekarang sama-sama baca. Siapa nak dengar? Itu dah satu aturan dah melanggar. Wahai orang yang berakal, tinggalkan. Ketika sesuatu itu tidak dihadkan waktu, tidak dikhususkan cara, tidak disempitkan, jangan kamu sempitkan. Ketika sesuatu amal itu dilonggarkan, maka hendaklah kamu longgarkan, jangan disempitkan. Ini kaedah mudah dalam beribadah. Ya, dilanggar, dibuat. Oh, tengok masjid tu buat, tengok masjid ni buat. Masjid kita tak buat lagi, kita buatlah. Itu sunnah sayyi'ah. Ya, yang akan menanggunglah mereka nanti di negeri akhirat. Bila ditegakkan hujah, tak mau dengar, degil. Apa salahnya? Ini kan bagus. Apa salahnya tu? Salah. Agama ni bukan apa salahnya. Agama ini adalah apa kata Allah, apa kata Rasul. Bukan kata kamu, bukan kata tok guru. Semuanya itu mesti ditimbang di situ. Tapi kalau dah kena syubhat, kesamaran, ditambah pula dengan kedegilan dan kesombongan, maka mereka pasti binasa. Jadilah seperti para sahabat Nabi SAW. Ketika ayat turun tadi, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin, ulaika humul amnu wa hum muhtadun. Jadi seperti mereka. Mereka lihat ayat ini dari segi penerapan dan pelaksanaan. Kitakah itu yang Allah maksudkan? Padahal para sahabat, mereka sangat teliti, sangat berhati-hati, sangat taat, sangat ikut. Tak berani keluar daripada jalur aturan. Kalau keluar, immediately dibetulkan oleh Nabi SAW. Betul kan? Tengok. Kita asal hentam kromo, semua bagus, boleh buat. Buat. Ustazah tu kata boleh buat. Buat. Ya, ustazah tu masuk TV. Ribuan follower. Mengajar sana sini. Terkenal. Sedap ceramahnya. Itulah dalil yang rosak. Ustazah ke dia, ustaz ke dia. Kelakar lah ustaz tu. Bagus lah, lawak lah. Best lah. Tak tidur lah. Itulah dia. Kerosakan demi kerosakan. Agama ni bukannya lawak, bukannya best. Agama ini sejauh mana dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan, kedekatan serta ketakutan pada Allah Ta'ala, dan bertambah cinta kepada sunah-sunah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala juga berfirman. Yang Qurun tadi sudah. Qurun. Fir'aun. Allah Ta'ala juga berfirman. Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syia'an yastatifu ta'ifatan minhum yuzabbihu abna'ahum wa yastahyina nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Sungguh Fir'aun telah berbuat sewenang-wenangnya di muka bumi ini dan menjadikan penduduknya berpecah belah.
Dia menindas golongan dari mereka yang di Bani Israel. Dia menyembelih anak-anak lelaki mereka. Dia membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sungguh dia Fir'aun termasuk orang yang berbuat kerosakan. Ya, surah Al-Qasas, surah 28 ayat 40. Sampai firman Allah Ta'ala, فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْزُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ. Maka kami seksa ia, yakni Fir'aun dan bala tenteranya. Lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang zalim. Surah Al-Qasas, surah yang ke-28 ayat 40. Kisah-kisah para rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam dan musuh-musuh seteru mereka itu merupakan pelajaran berguna. Yaitu ya, pertentangan, perlawanan sepanjang zaman di antara tauhid dan syirik. Ya, kebatilan dan kebenaran. Syurga dan neraka. Ya, menjadi pelajaran agar kita berada di kelompok yang benar, yang selamat. Jangan berpihak pada kelompok yang rugi. Ya. Jadi kisah-kisah Rasul, kisah-kisah orang soleh, kisah-kisah orang yang ingkar dalam Quran itu semuanya menatijahkan satu saja, yaitu agar berpihak pada kebenaran, berjalan di atasnya. Jangan sekali-kali berpihak, berkompromi, menjadi pendukung, penyokong kepada kebatilan, menjadi pejuang syirik, menjadi pejuang bid'ah. Apa yang akan kamu dapat nanti? Di dunia kamu letih, lelah, exhausted. Di negeri akhirat, you get nothing. You get nothing. Masuk akal ke kamu bersungguh di situ? Jadi for you to get something di negeri akhirat syurga, maka ikutlah aturan cara hidup di dunia. Ya, jika ingin meraih syurga, ikut aturan jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa kamu keluar daripada aturan? Sombong, maknanya kamu tidak puas hati dengan apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Kamu rasa kamu lebih baik. Ya, sebagaimana 3 sahabat Nabi SAW itu, bila dikhabarkan tentang amal perbuatan Nabi, mereka kata sikitnya amal Nabi SAW. Itu hadis 3 orang sahabat Nabi SAW. Imam Nawawi rahimahullah letak dalam kitab Riyadhus Salihin, bab ghulu fid din, jangan melampau dalam urusan agama. Tapi para sahabat itu beruntung sebab ada Nabi SAW yang boleh menegur. Ya, sama ada menerima atau menolak. Ya, setelah dikhabarkan mereka rasa, Nabi SAW sedikit amal, kita nak kena buat amal lah. Sebab apa? Nabi SAW itu dah diampuni dosa dulu, sekarang nak akan datang, kita kena lebih berusaha kerja keras. Bagus tak niat? Baguslah. Nak berusaha bersungguh, nak meraih syurga. Seorang tak nak puasa, tak nak kahwin. Seorang tak nak tidur malam. Seorang tak nak berbuka, nak puasa setiap hari. Seorang nak beribadah setiap malam, tak nak tidur. Seorang tak nak kahwin, sebab kahwin berganggu. Niat bagus, tujuan bagus, tapi cara yang salah. Jadi sebab itu, niat tak cukup untuk melegalkan sesuatu amal perbuatan. 2, mesti ditopang dengan apa? Ada sandaran tak? Ada contoh tak? Daripada Nabi SAW ada tak? Tak ada. Maka jangan buat. Jadi Nabi SAW menegur mereka itu. Ya, kerana Nabi SAW ada bersama mereka. Nabi tegur. Ya, aku tidur, aku jaga. Hanya Nabi SAW tidur dan solat malam, jaga waktu itu. Nabi SAW berpuasa dan berbuka. Bahkan Nabi SAW ajar anjuran berpuasa. Very detail, very clear. Kalau kuat sangat puasa, puasa yang terbaik adalah puasa Nabi Daud. Solat yang terbaik adalah solat Nabi Daud, kata Nabi SAW. Bagaimana? Berbuka selang sehari. Bagaimana solat Nabi Daud AS? Tidur separuh malam, kemudian bangun 1/3, kemudian tidur 1/3. Itulah dia solat Nabi Daud AS. Allah muliakan, istimewa dari ucapan Nabi SAW terhadap saudaranya bukan Nabi Daud, Nabi Ayub AS. Ya, Nabi Ayub. Nabi Daud AS, betul. Ayah kepada Nabi Sulaiman AS. Baik, kembali. Ayat-ayat semacam ini banyak sekali didapati dalam Quran. Sebab apa? Allah nak ingatkan kita. Kerana Allah Ta'ala itu sangat sayang kepada hamba-hambanya. Lebih dekat Allah itu kepada setiap hambanya. Mendengar permohonan, Allah bagi pelbagai reminder pada kita. Supaya apa? Jangan nanti kita rugi menyesal di negeri akhirat. Fir'aun telah disifati dengan kesyirikan dalam firman Allah Ta'ala. Wa qala al-mala'u min qaumi Fir'aun atazaru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ard wa yazaraka wa alihataka, ila akhir ayat. Dan para pemuka dari kaum Fir'aun berkata, para pemimpin, para pembesar,
ahli kabinet Firaun. Ahli kabinet kerajaan Firaun kata apa? Apakah engkau akan membiarkan Musa dan kaumnya untuk berbuat kerosakan di negeri ini, yakni Mesir, dan meninggalkanmu dan sesembahan-sesembahanmu? Ni para penghasut. Para penghasut, para pendukung yang bersyubhat. Ya, kaki ampu. Kaki ampu dalam pemerintahan. Ada di mana-mana sampai sekarang. Memanah-manahkan situasi. Firaun, takkan kamu nak biarkan Musa dan kaum dia buat kerosakan? Dia kata buat kerosakan. Padahal Firaun itu dan kaumnya itu diseru kepada tauhid dan meninggalkan sesembahanmu. Tu. Takkan kita nak biarkan dia berleluasa bebas ke sana kemari. Ya. Dah lah tak dapat tauliah, kau tarik tauliah dia. Istilahnya macam itulah sampai sekarang. Cakap bagi dia ceramah macam ni. Lawan mainstream ni. Tergugat kita ni, tak betul ni. Ambil tauliah dia balik. Macam ni. Macam penasihat 10%. Ni, penasihat Firaun. Ya, takkan kamu nak biar Musa dan kaumnya berbuat kerosakan? Apa kerosakan yang dibuat oleh Musa kepada mereka tu? Iaitu menyeru kepada menyembah Allah Ta'ala semata-mata. Dan menjauhi kesyirikan, kemusyrikan. Sebab ambil Firaun tu sebagai yang ditaati. Padahal Firaun tu makhluk macam kita juga. Makan, minum, buang air ke tandas, sakit, demam, semua ada pada dia. Makhluk. Ya. Jadi inilah dia. Sebab apa? Sebab degil, sebab sombong. Kerana apa? Kerana lebih mengutamakan kehidupan nikmat dunia. Jadi jangan cagarkan nikmat dunia yang sementara ini dengan nikmat yang kekal abadi di negeri akhirat. Namun kenyataannya, ya, cagaran akhirat itu ya sulit. Perlukan pengorbanan, perjuangan. Dihalang, ditindas, nikmat dunia sempit baginya. Jalan-jalannya untuk menyampaikan kebenaran disempit. Pelbagai ujian sebagaimana para rasul menghadapi ujian, ditindas, dituduh, ya, dihalang, diancam, dihina, ya, dikritik, dicemooh, dan pelbagai lagi, diperolok-olok, dipermain-main. Ya, kamu siapa? Minoriti. Ya, kami majoriti, kami memiliki kekuasaan. Kamu ni siapa baru muncul? Apa kelulusan kamu? Kamu Pak Wahab, Wahabi sesat. Macam-macam dia buat. Ya. Sebab apa? Menggugat diri mereka. Apa yang mereka buat itu didedahkan kebatilan-kebatilan mereka. Betul kan? Ini syirik. Tak. Ini bukan syirik. Kami minta pada pohon ke, minta pada kayu ke, bahkan berhala. Tak apa ada dalam rumah. Patung-patung. Sampai tahap tu. Niat kami baik. Kami tak bergantung, tak ikut makhluk itu sebagai memiliki apa kekuasaan seperti Allah. Hakikatnya Allah yang memperkenankan. Nampak tak? Itu ucapan yang paling memberbahaya. Syubhat yang ditanamkan pada orang-orang. Akhirnya orang-orang yang kebanyakannya ikut buta tuli, maka ikut bersamalah mereka. Alangkah ruginya negeri akhirat mereka. Kembalilah kepada jalannya seluruh para rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Cukuplah, berpadalah, puas hatilah dengan apa yang Allah perintah, apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam perintah. Jangan sekali-kali sibukkan diri kita dengan perkara-perkara yang tiada daripada agama. Wahai orang yang jika jiwa kamu bersih, jika kamu memiliki sifat tawaduk, tunduk kepada kebenaran. Bila kebenaran sudah datang, tinggallah ego kamu tu. Ego kamu tu kena buang. Jangan sombong. Kerana sombong adalah perkara yang akan membinasakan kamu. Seperti mana syaitan binasa, Firaun binasa, Korun binasa, Abu Lahab, Abu Jahal binasa, dan begitulah orang-orang yang binasa di sepanjang zaman. Di dunia mereka dibinasakan dengan kesulitan, kepayahan, ketidakamanan, sakit hati, dengki, hasad, ya, membodoh-bodohkan orang dan pelbagai lagi. Ya, tetapi apa akan yang kamu dapat di negeri akhirat? Rugi serugi-rugi. Baik, bahkan penelaahan mendalam menunjukkan bahawasanya setiap kali seseorang itu semakin besar kesombongannya dari beribadah kepada Allah saja, nescaya semakin besar kadar kesyirikannya kepada Allah. Tu. Makin tak nak memurnikan ketaatan mengikut kaedah yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, makin besar kesombongannya. Makin besar pula kesyirikan dia. Sangat menganggap apa? Minta kepada pokok pun tak apa. Minta kepada kayu tak apa. Ya. Minta kepada berhala nanti pun tak apa. Patung. Dengan anggapan bukan dia yang memperkenankan doa. Hakikatnya Allah. Itu hanya sebagai wasilah. Persis sama seperti orang kafir musyrikin. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, kata orang-orang kafir musyrikin pada Nabi SAW.
Tidaklah kamu ibadahi patung-patung kami itu. Ya, melainkan supaya patung-patung itu untuk mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Patung itu hanya sandarannya. Kami tak iktikad pun mereka itu sebagai Tuhan. Mereka bukan Tuhan walaupun kami bagi nama Tuhan. Tapi hakikatnya Tuhan yang sebenar Allah. Tapi kami guna patung tu, ya, sebagai kabel, sebagai perantara, ya, sebagai tempat untuk kami minta syafaat. Nampak tak? Baik akal logik tak? Logik. Tapi baik akal, logik ke tak logik, nanti dulu. Tapis dulu dengan wahyu. Allah larang. Nabi SAW larang. Maka ikutlah larangan. Kenapa kamu nak ikut logik akal kamu itu? Wahai orang-orang yang memiliki akal logik yang rosak. Tu kena otak, tu kena brain. Kena brainwash, kena calibrate. Kena buat alignment. Alignment yang bagaimana? Ingat dia ni, Quran dan hadis. Selamat. Wahai orang-orang yang inginkan keselamatan. Semoga Allah kurniakan kita keselamatan. Ya, Allah kurniakan kita hidayah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ahyina wa amitna 'alal Islam was sunnah. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amin ya rabbal alamin. Ya. Mudah-mudahan Allah memperkenankan permohonan kita. Ya, Allah selamatkan kita daripada terjatuh dalam perkara-perkara yang membinasakan, ya, agama kita, iaitu akidah dan juga ibadah. Kita berhenti pada poin yang keberapa? 4. Poin yang keempat, insya-Allah pada umur kita akan sambung pada poin yang kelima esok. Ya, wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.